الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن يا ربنا إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما، واغفر لنا وارحمنا يا مولانا إنك على كل شيء قدير. اللهم يا ربنا بارك لنا في شعبان، وبلغنا رمضان، وبلغنا رمضان، وبلغنا رمضان يا أرحم الراحمين. أما بعد، مسلمين dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala, Allah Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran Al-Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman shahida minkum ash-shahra falyasum, wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. صدق الله العلي العظيم. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan padanya Al-Quran Al-Karim. Kitab yang paling afdal diturunkan pada bulan yang paling afdal. Al-Quran Al-Karim diturunkan di bulan Ramadan Al-Mubarak. Al-Quran yang ada padanya hudan linnas, ada padanya petunjuk ajar kepada manusia, dan ada padanya ilmu yang dengannya seorang membezakan antara yang hak dan yang batil. Dan Allah Ta'ala menyuruh orang yang beriman yang masuk dalam bulan Ramadan untuk puasanya. Tetapi orang yang dia sakit atau dia musafir, maka boleh dia tidak puasa, tetapi dia kena gantikan hari-hari itu daripada selain Ramadan. Muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala, hilal Ramadan adalah anak bulan Ramadan yang dinanti-nanti oleh umat Islam untuk ia dilihat. Makna yang besar bagi kita umat Islam apabila kita melihat anak bulan Ramadan, kita membuat carapan hilal seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, fa in humma 'alaykum fa akmilu 'iddata Sya'ban 30." Mafhumnya, puasalah apabila kamu melihat anak bulan Ramadan, dan buka puasa apabila kamu melihat anak bulan Syawal. Dan jika hilal terhalang, tidak dapat kamu melihatnya kerana ada awan yang menghalang, maka sempurnakanlah Sya'ban 30 hari. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, bulan Ramadan yang ia bulan yang ke-9 dalam kalender Hijriyah
yang padanya dibuka pintu-pintu syurga yang 8, maka hendaklah hati-hati kita juga dibuka untuk kita membuat amalan salih yang banyak pada musim kebaikan Ramadan al-Mubarak. Pada bulan Ramadan ditutup pintu-pintu api neraka yang 7. Maka hendaklah kita juga hendaklah kita menutupkan mulut kita, mata kita, pendengaran kita daripada dosa. Bulan Ramadan al-Mubarak adalah bulan yang ada padanya malam. Beribadah pada malam itu lagi besar pahalanya daripada membuat ibadah pada 1000 bulan yang tidak ada padanya malam seperti itu, yang ia malam Lailatul Qadr. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi shahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, Allah mengkhabarkan bahawasanya Dia telah menurunkan Al-Quran pada malam itu, Lailatul Qadr. Malam Lailatul Qadr, apabila diturunkan Al-Quran, apa makna diturunkan Al-Quran padanya? Bukan maknanya ia diturunkan sekaligus ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan. Tapi maknanya diturunkan daripada Al-Lawhul Mahfuz ke tempat di langit pertama namanya Baitul Izzah. Ini makna apabila diturunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadr. Malam Lailatul Qadr ini pada tahun itu, seperti mana warid dalam hadis, ia adalah 24 Ramadan. Dan ini bukan ini yang kita ceritakan tentang nuzulul Quran apabila di 17 Ramadan. Nuzulul Quran itu adalah apabila turun 5 ayat yang pertama ketika Rasulullah berada dalam Gua Hira. Tapi ini firman Allah, Inna anzalnahu fi lailatul qadr, yakni ini apabila Al-Quran diturunkan daripada Al-Lawhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Karena Al-Quran semuanya ditulis dalam Al-Lawhul Mahfuz. Al-Lawhul Mahfuz itu apa? Satu papan yang besar, kelebarannya jarak perjalanan 500 tahun. Setengah ulama kata Al-Lawhul Mahfuz ini ada di atas Arsy, dan setengah ulama kata ia ada di bawah Arsy. Allah telah menyuruh Jibril alaihi salam, ketua para malaikat, untuk mengambil Al-Quran daripada Al-Lawhul Mahfuz dan menurunkannya ke Baitul Izzah. Kemudian setelah itu mula Al-Quran turun, satu bahagian setelah bahagian yang lain, ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka malam Lailatul Qadr itu yang diturunkan padanya Al-Quran. Pada setiap tahun ada malam Lailatul Qadr. Setiap tahun ada di bulan Ramadan, tidak keluar daripada Ramadan. Malam itu, kalau kita mau cakap tentang kelebihan Ramadan, malam itu sahaja membuat ibadah padanya pahalanya lagi besar daripada membuat ibadah pada 1000 bulan yang tidak ada padanya Lailatul Qadr. 1000 bulan itu lebih daripada 80 tahun. Siapa antara kita yang akan hidup 80 tahun? Kebanyakan kita tak sampai kepada 80 tahun. Kebanyakan kita kalau sampai kepada 80 tahun, mungkin ramai daripada kita dah nyanyok dan ramai daripada kita dah kesihatannya teruk. Maka cuba gambarkan tentang ini, pahala besar ini. Masya Allah azim, Masya Allah azim.
Lagi dengar hadis ini yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Kullu 'amali ibni Adam yudha'af. Al-hasanatu bi'ashri amthaliha ila 700 dha'fin." Qala Allah 'azza wa jalla, "Illa as-shawm fa innahu li wa ana ajzi bih." Apakah makna ini? Baginda bersabda, setiap amalan yang dibuat oleh anak Adam dengan cara yang diterima, dengan cara yang betul, yakni dengan sempurnakan segala rukun dan syarat, dengan ikhlas kerana Allah, maka pahalanya digandakan. Digandakan pahala amalan baik yang kita melakukan. Satu kebaikan baginda mengkhabarkan digandakan dengan 10, itu sekurang-kurangnya. Sekurang-kurangnya digandakan dengan 10. Dan baginda mengkhabarkan boleh jadi digandakan sampai 700 kali ganda. 700 kali ganda. Masya Allah, 700 kali ganda. Yani kalau kamu di bulan Ramadan tengok kepada seorang, bagi kepadanya sebiji kurma kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, di hari akhirat boleh jadi kamu datang dapat pahala besar banyak. Kenapa? Sebiji kurma yang kamu telah bagi telah digandakan pahalanya. Telah digandakan pahalanya. Cuba gambarkan, andaikan seorang yang meniaga kurma, okey? Sekarang musim bagi dia, ya. Sekarang semua yang kedai yang meniaga kurma, semua businessman yang import kurma, sekarang musim bagi mereka. Andaikan mereka ada seorang businessman yang dia dapat tawaran daripada jemaah kita di USM, dikatakan kepadanya, kamu sampai kepada kita kurma, kita nak ambil kurma daripada kamu, tapi setiap kotak kamu jual kepada kita akan bayar harganya, dan kita nak bagi kepada kamu tambahan hadiah daripada jemaah 700 kali ganda. Bagaimana dia rasa kalau dia tengah buat persiapan untuk Ramadan, nak jual banyak-banyak? Kalau dia dah reserve 1 tan untuk jual tahun ini, dia akan pergi cari lagi 1000 tan untuk nak jual. Semangat dia akan naik apabila dia dengar macam itu. Ini kalau dia mau meniaga untuk dunia. Kita sekarang bukan cakap tentang niaga duniawi. Kita bercakap tentang persiapan untuk akhirat, amalan salih yang memanfaatkan orang setelah dia mati, kerana akan keluar daripada dunia ini nanti tak akan mengambil apa-apa melainkan amalan yang baik. Maka orang yang cerdik, dia fikir, dikata kalau pahala digandakan seperti itu, wajarnya saya memperbanyakkan untuk nak ambil bekalan yang banyak dengan aku sebelum saya keluar daripada dunia. Saya mahu buat banyak amalan salih. Ini apa yang kita ceritakan sampai 700 kali ganda. Ini belum kita ceritakan tentang apa yang khas bagi puasa. Kalau untuk puasa secara khusus, Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Illa as-shawm fa innahu li wa ana ajzi bih." Yani melainkan ibadah puasa, maka pengetahuan betapa ia digandakan itu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia yang tahu betapa ia digandakan. Kita tidak dikhabarkan berapa ia digandakan. Allah berfirman, "Yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli." Maknanya hamba ini dia meninggalkan syahwatnya, yakni mendatangi isterinya, dan dia meninggalkan makanannya. Kenapa? Kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Tengok yang meninggalkan sesuatu kerana Allah, yang dia menjauhi sesuatu kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang dia dapatkan. Dan bulan Ramadan, apabila kita menjauhi badannya makanan dan minuman, itu adalah latihan yang besar bagi diri kita untuk lawan hawa nafsu. Jadi ini membantu kita beristiqamah setelah Ramadan, menjauhi dosa-dosa
dosa, lawan hawa nafsu supaya kita tinggalkan dosa-dosa, maka tengok kepada keadaan ramai orang zaman sekarang. Ramai pemuda-pemudi zaman sekarang berbuat pertama sampai untuk melakukan dosa mereka ambil. Mereka buat, wal'iyadzubillahi ta'ala. Sedangkan kalau tinggalkan kerana Allah, walaupun mampu buat dosa, walaupun rasa mudah untuk buat dosa, tapi orang tinggalkan, dia kata, tak, saya tak mahu buat kerana Allah, saya takut kepada Allah, tidak mahu buat dosa. Itu ganjaran yang besar, pahala yang besar. Hamba yang takut kepada Allah dan menjauhi dosa, pahala yang besar, Masya Allah al-Azim. Dengar cerita ini tentang seorang pemuda yang salih, yang dia menjauhi dosa kerana Allah. Diceritakan bahawasanya pada zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ada seorang pemuda yang setiap malam dia akan salat Isya dalam masjid dan balik ke rumahnya. Ayahnya orang tua dan Sayyidina Umar bin Khattab sendiri kenal pemuda ini, dikenalnya. Dan Sayyidina Umar bin Khattab dia sayang kepada si pemuda ini kerana ketakwaannya. Pada suatu malam sedang dia kembali ke rumahnya setelah dah buat Isya di masjid berjemaah, maka di tengah jalan ada seorang wanita penzina ajak dia masuk rumahnya. Jadi dia belum masuk lagi, dia di depan, dia tengok dirinya, subhanallah, tengok kepada ini dah, dia mampu, kalau mau buat mampu. Tapi tengok kepada sepemuda ini yang bertakwa kepada Allah. Apabila dia melihat keadaan macam itu, dia ingat firman Allah Ta'ala, innal ladzina ittaqaw idza massahum ta'ifun minasy syaitani tadhakkaru fa idza hum mubsirun. Maknanya orang-orang yang bertakwa kepada Allah, apabila syaitan cuba untuk menipu daya mereka, tarik mereka kepada dosa, mereka ingat takut kepada Allah dan ketakwaan, maka mereka menjauhi dosa itu, tinggalkannya kerana takut kepada Allah. Apabila dia ingat sahaja ayat ini, si pemuda jatuh pingsan. Kerana apa? Dia ingat dalam hatinya tentang ayat ini. Dia tidak baca pun dengan lidahnya, sekadar ingat sahaja, dia jatuh pingsan. Maka perempuan itu dia hairan, buat apa? Ditariknya bersama khadan dia, tinggalkan dia depan pintu rumah si pemuda itu. Ayahnya yang tua ini, dia rasa anaknya dah lambat balik. Tak biasa macam itu, dia buka pintu nak keluar tengok anak dia, dapat anak dia depan pintu dalam keadaan pingsan. Dia minta ahli keluarga datang tarik dia masuk. Setelah berlalu satu tempoh pada malam itu, si pemuda itu sedar balik. Maka ayahnya kata, wahai anakku, apa yang telah berlaku? Kata sepemuda, khairan insyaAllah ya abi. Saya harap ada kebaikan bagi aku, insyaAllah, wahai ayah. Kata ayahnya, wahai anakku, saya mahu tahu apa yang telah berlaku. Kata anaknya, telah berlaku sekian-sekian. Ayahnya tanya, ayah yang mana kamu telah bacakan? Dia kata, saya telah baca firman. Ayat mana yang kamu telah ingat? Maka dia kata, saya telah ingat firman Allah, innal ladzina ittaqaw idza massahum ta'ifun minasy syaitani tadhakkaru fa idza hum
mubsirun. Apabila sepemuda membaca ayat ini dengan lidahnya, dia tarik nafas yang panjang dan keluar ruhnya, dia mati kerana takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayahnya, ahli keluarga, siapkan jenazah, mengebumikan dia pada waktu malam. Pada paginya, ayahnya yang tua itu pergi kepada Umar bin Khattab. Dia kata, ayah anak aku ini yang kamu kenal sudah meninggal. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia kata, kenapa kamu tidak bagi tahu saya? Saya mau solat jenazah ke atas dia. Dia kata, itu waktu malam. Maka kata Umar bin Khattab, bawakan saya ke tanah perkuburan. Apabila Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sampai berdiri depan makam sepemuda itu, berlaku karamah kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yang kedua sahabat, yang dia sahabat yang kedua afdal setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka Sayyidina Umar bin Khattab dia kata, "Assalamu alaikum ya fata. Inna Allah Ta'ala yaqulu fi kitabih, wa liman khafa maqama rabbih jannatan." Maknanya, bagi dia yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dua syurga nanti. Berlaku karamah. Sepemuda itu jawab daripada kubur. Dia jawab, dia kata, "Waalaikumsalam." Yang ada sekitar makam mendengar. "Waalaikumsalam. Qad a'talihima rabbi fil jannati marrataini ya Umar." Ya Allah Ta'ala telah memberi kepada saya dua syurga itu, wahai Umar. Karamah bagi sepemuda itu, karamah bagi Umar bin Khattab. Tengok apa yang berlaku. Mana zaman sekarang ada orang-orang seperti ini yang dia ingat satu ayat pingsan, bacanya dalam dengan lidah, jatuh mati. Mana? Banyak hati-hati sudah karat, sudah hitam dengan banyaknya dosa, dengan banyaknya tengok movie dan drama yang laga, yang menjadikan hati keras, jadikan hati yang lagi suka kepada dunia, membuat masa dengan duduk scroll video-video yang laga yang tidak ada manfaat. Muslimin dan muslimat rahimahullah, banyaknya sekarang orang yang kita melihat pegang phone buang masa, tapi sedikitnya kita melihat pegang mushaf Al-Quran dan baca. Kalau pemuda-pemudi kita membaca Al-Quran sebanyak mana mereka scroll video dan tengok social media ini, maka keadaan mereka dah lain daripada keadaan sekarang. Muslimin dan muslimat rahimahullah, jangan Ramadan disia-siakan. Jangan Ramadan dibuat masa padanya seperti mana ramai orang buat pada selain Ramadan. Ramadan bukan musim tidur dan memperbanyakkan tidur. Ramai orang apabila Ramadan masuk, jadi dia tukar set masa untuk tidur dia lain. Karena dia tak mahu rasa lapar siang hari, dia mula tidur 12 jam. Kalau sebelum dia tidur 8, dia jadi 12 atau 15 jam. Karena dia tak mahu rasa lapar. Sedangkan orang salih apabila masuk Ramadan, dia cuba tidur mungkin 3 jam sahaja, 4 jam sahaja. Kerana dia mahu buat qiyamul lail, baca Quran, tahajud, buat macam-macam amalan yang salih. Sampai bila kita akan lalai? Sampai bila kita akan malas? Setiap hari kita dengar si fulan mati, si fulana mati, kenalan kita ini mati, dan nanti akan dikatakan si fulan telah mati, siapakah dia? Itu adalah kita. Maka apabila akan disebut fulan dah mati, kamu dalam keadaan apa ketika itu? Kamu dalam keadaan apa ketika itu? Adakah kamu gembira ketika itu atau kamu sedih? Kalau mahu gembira, sekarang persediaan untuk kegembiraan itu. Muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Was-shawmu junnah." Puasa itu peliharaan. Daripada apa? Daripada api neraka. Junnah
junnah dengan dhamma atas jim. Kalau junnah, peliharaan. Kalau kita kata perkataan jannah, jannah itu syurga. Kalau jinnah, jinnah itu jin. Maka baginda bersabda, was-sawmu junnah, yakni peliharaan daripada api neraka. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lis-shaimi farhatan, farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Yani bagi orang yang puasa dua kegembiraan. Yang pertama apabila dia membuka puasa. Kenapa dia gembira apabila membuka puasa? Bukan kerana bubur yang sedap dan kuih-kuih yang sedap dan nasi-nasi yang sedap, bukan. Tapi kerana orang saleh gembira dengan amalan saleh yang dia buat. Orang saleh di dunia digembira dengan amalan saleh dan ilmu yang bermanfaat. Adapun dunia dia kekalkan di tangannya, digunakannya untuk membuat amalan saleh. Dia tak biar dunia meresap masuk dalam hati. Kalau dia dapat harta, dapat sesuatu daripada dunia, kalau dia pegang dengan tangannya, itu untuk menggunakannya pada apa yang baik. Tapi dia tidak akan biar dunia meresap dalam hati. Dia tidak akan bagi kepada dunia menunggang dia. Dia menunggang dunia untuk menggunakannya pada amalan yang saleh. Muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala. Kegembiraan yang kedua adalah setelah orang mati. Dan itu kegembiraan yang kita mahukan. Di dunia ini kita melihat masa kita gembira sedikit. Kebanyakan hari kita di dunia ini bukan gembira. Kebanyakan hari kita di dunia ini ada bala, ada musibah, ada masalah. Kita mahu kegembiraan yang berterusan. Mana itu? Di syurga. Kalau mahu syurga, hendaklah kita beramal. Lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wala khulufu famis shaimi atyabu 'inda Allah min rihil misk." Mafhumnya, bau yang keluar daripada mulut orang yang puasa lagi besar pahalanya daripada menggunakan minyak wangi kasturi. Orang lelaki dia keluar pergi masjid, dia guna minyak wangi. Bau yang keluar daripada mulut orang yang puasa lagi besar pahalanya daripada minyak wangi kasturi. Tetapi pahala-pahala ini yang kita dah ceritakan tentangnya, orang yang dapatnya adalah orang yang membuat amalan dan dia orang yang mukmin. Karena syarat yang pertama untuk diterima amalan dan digandakan pahala amalan itu adalah seorang beriman. Karena kalau dia tidak beriman, tidak diterima daripadanya amalan langsung. Allah Ta'ala berfirman, وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا. Sadaqallahu al-azim. Mafhumnya, mereka yang membuat amalan salih sama ada lelaki atau perempuan tetapi beriman. Tengok syarat dalam Al-Quran, tetapi beriman, mereka yang akan masukkan ke dalam syurga dan tidak akan dizalimi langsung. Syarat untuk diterima amalan salih beriman, mengenal Allah dan Rasulnya, beriman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yang kewajiban yang paling besar. Apa kewajiban yang paling besar atas manusia? Beriman dengan Allah. Lagi besar daripada salat dan puasa dan haji dan zakat. Karena asas Islam beriman dengan Allah dan Rasulnya. Apa makna beriman dengan Allah? Apa makna mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala? Mengenal Allah adalah dengan mengenal sifat-sifat Allah.
dengan mempercayai bahwasannya Allah Ta'ala ada, tiada keraguan pada kewujudannya, seperti mana ulama kita ajarkan tentang sifat 20. Seperti mana Tuan Guru Syekh Abdullah Fahim, mantan Mufti Pulau Pinang dan sebarang perai, dia mengajarkan bahawasanya Allah Ta'ala bersifat dengan al-wujud, yakni Allah ada. Al-qidam, tiada permulaan bagi kewujudan Allah. Al-baqa, tiada akhir bagi kewujudan Allah. Mukhalafatuhu lil hawadithi, yakni Allah tidak seperti sesuatu, maka Allah bukan seperti cahaya, bukan seperti kegelapan. Allah bukan jisim besar seperti gunung, bukan jisim kecil seperti habuk atau semut. Allah bukan jisim kasar seperti kayu, bukan jisim halus seperti udara dan cahaya. Bahkan Allah tidak seperti sesuatu. Kata para ulama, apa sahaja yang tergambar di fikiranmu, Allah tidak seperti itu. Apa sahaja yang tergambar di fikiranmu, Allah tidak seperti itu. Tidak boleh menggambarkan Allah dalam fikiran. Apa yang kita boleh gambarkan adalah, kita boleh gambarkan manusia, kuda, rumah. Adapun Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak boleh menggambarkannya dalam fikiran. Karena ini kata para ulama, apa sahaja yang tergambar di fikiranmu, Allah tidak seperti itu. Boleh kita ulang ini sama-sama? Kita melihat semangat bagaimana, semangat para pelajar USM bagaimana. Boleh, sebelum masuknya Ramadan, kalau nak mengalu-alukan Ramadan, mahu semangat yang tinggi. Okay, kita tengok sekarang bagaimana semangat. Saya sebut, harap semua ikut. Apa sahaja yang tergambar, kita mahu lagi kuat, lagi tinggi suara. Dah kemah-kemah di luar dah dipasang. Mantap, Masya Allah. Bulan Ramadan di masjid kita ni istimewa. Sejak malam iftar jema'i besar-besaran, masak ramai orang. Masya Allah, 3,000 orang. Masya Allah azim, Masya Allah azim, 3,000. Maka kalau macam itu kena suara tinggi. Ada dalam Ramadan dengan semangat yang tinggi. Kita cuba sekali lagi. Apa sahaja yang tergambar di fikiranmu, Allah tidak seperti itu. Apa sahaja yang tergambar di fikiranmu, Allah tidak seperti itu. Apa sahaja yang tergambar di fikiranmu, Allah tidak seperti itu. Ini adalah aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tak boleh mempercayai bahawasanya Allah seperti berhala, ada anggota tangan, anggota kaki, anggota mata. Orang yang mempercayai macam itu, yang percaya bahawasanya Allah ada baginya anggota badan, dia seperti penyembah berhala. Waliyadzubillahi ta'ala. Allah berfirman dalam surah Asy-Syura ayat nombor 11, Laisa kamitslihi syai', yakni Allah tidak seperti sesuatu. Lagi Allah Ta'ala bersifat dengan qiyamuhu binafsi, yakni Allah tidak berhajat kepada sesuatu. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dia menciptakan langit, dia tidak berhajat kepada langit. Allah yang menciptakan bumi tidak berhajat kepada bumi. Allah yang menciptakan segala tempat dan segala arah tidak berhajat kepada tempat dan arah. Allah tiada permulaan bagi kewujudannya. Dia ada sebelum adanya segala alam ini. Sebelum dia menciptakan langit dan bumi dan segala arah dan tempat, dia ada tanpa tempat, tanpa arah. Setelah dia menciptakan tempat, setelah dia menciptakan langit, dia tidak berhajat kepada ciptaannya. Setelah dia menciptakan masjid dan Kaabah dan surau, dia tidak berhajat kepada ciptaan. Maka tidak boleh dikatakan Allah menempati Kaabah atau menempati masjid
masjid atau menempati langit atau duduk di atas arasy, tak. Bahkan yang betul, yang benar, kata ulama, Allah ada tanpa tempat. Allah ada tanpa tempat. Boleh kita ulang ini? Okey, kita cuba sekali lagi ya. Allah ada tanpa tempat. Allah ada tanpa tempat. Allah ada tanpa tempat. Masya-Allah. Alhamdulillah. Muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, dia tidak seperti sesuatu, dia ada tanpa tempat, dia maha berkuasa ke atas setiap sesuatu, dan segala yang berlaku dalam alam berlaku dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya dia yang menciptakan, mengeluarkan daripada tiada kepada ada. Segala sesuatu selainnya adalah ciptaannya. Maka muslimin dan muslimat, syarat yang utama untuk diterima puasa dan amalan yang lain adalah beriman dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Lagi untuk diterima amalan, seorang perlu belajar ilmu supaya melaksanakan amalan dengan betul. Secara ringkasnya, untuk ibadah puasa ada dua rukun untuk puasa. Rukun pertama adalah niat, dan niat itu adalah amalan hati. Kalau baca niat dengan lidah, ia membantu hati hadirkan niat yang betul. Tapi bukan syarat untuk sah niat membacanya dengan lidah, tapi boleh bacanya dengan lidah. Dalam mazhab Syafi'i, mesti membuat niat pada setiap malam untuk puasa siang hari yang seterusnya di bulan Ramadan. Maka niat itu dibuat di dalam hati. Dan waktu niat setelah maghrib dan sebelum terbitnya fajar, itu dinamakan at-tabjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang mafhumnya, barang siapa yang tidak buat tabjid kepada niat, maka tidak sah puasanya. Maka orang yang tidak membuat tabjid, tidak membuat niat pada waktu malam, tidak sah puasanya. Dan rukun yang kedua adalah memenahan diri daripada segala yang membatalkan puasa, daripada fajar, daripada terbit fajar sampai maghrib. Dan apa yang membatalkan puasa adalah segala apa yang masuk daripada satu pembukaan daripada 5 pembukaan dalam badan manusia yang menyampaikan kepada rongga badan atau kepada kepala. Apakah 5 pembukaan itu? Mulut, hidung, telinga, ubul dan dubur. Kalau orang masukkan apa-apa daripada mulut yang ia melepasi makhraj ha, kalau masukkan sesuatu, sama ada makanan atau bukan makanan, contoh orang pegang satu batu tapi dia telan sengaja, kalau melepasi makhraj ha, harful ha, maka batal puasanya. Kalau belum melepasi ha, dia masih lagi pegang dengan lidahnya, dengan mulutnya, maka belum batal puasanya. Contoh, orang dia tengah masak, dia rasa sikit, kemudian dia keluarkan, maka kalau sekadar itu tidak batal puasanya. Dan bagi hidung, apa yang melepasi khayshum, akhir hidung masuk ke dalam, itu membatalkan puasa. Untuk telinga, apa yang melepasi lubang telinga, yakni apa yang masuk belakang, apa yang jari kelingking ini boleh sampai kepadanya. Ini adalah dalam mazhab Syafi'i seperti ini. Tapi dalam mazhab Syafi'i ada 2 kaul tentang telinga. Ada juga satu kaul dalam mazhab Syafi'i bahwasanya apa yang masuk dalam telinga tidak membatalkan. Ini satu kaul. 2 kaul dalam mazhab Syafi'i tentang telinga. Dan juga apa-apa ubat yang dimasukkan daripada tubul atau dubur juga membatalkan puasa. Ataupun kalau orang dia ambil injection dalam otot atau dalam saluran darah, maka itu tidak membatalkan puasa. Ini bukan masuk ke dalam rongga badan terus, tak. Maka ini tidak membatalkan puasa. Adapun orang yang hisap rokok di siang hari Ramadan, batal puasanya, tidak sah puasanya. Kalau
indahnya sampai kepadanya asap rokok itu tidak batal puasanya kerana dia bukan hisap rokok. Maka ini adalah antara yang membatalkan puasa. Juga antara yang membatalkan puasa, kalau orang membuat persetubuhan di siang hari Ramadan dengan istrinya, ini membatalkan puasa. Juga kalau orang berunani pada siang hari Ramadan, maka ini membatalkan puasa. Juga kalau orang muntah dengan sengaja di siang hari Ramadan, ini membatalkan puasa. Kalau muntah dengan sengaja, contoh masukkan jari sampai dia muntah. Tapi kalau dia termuntah, jika dia tidak telan apa-apa setelah itu dengan sengaja, tidak telan muntah balik dengan sengaja, tidak batal puasa. Tapi hendaklah dia sucikan mulutnya daripada najis. Maka sampai sini untuk tazkirah kita pada malam ini. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Terima kasih banyak kepada USM atas jemputan ini, dan selamat berpuasa insyaAllah di bulan Ramadan. Selamat menjalani banyak ibadah di bulan Ramadan al-Mubarak. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. Alhamdulillah wa sallallahu wa sallam ala rasulillah. Allahumma ighfir lana warhamna wa barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan ya rabbana. Wa akhiru da'wana alhamdulillah wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala